Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Dapat kita sama-sama malam ni meneruskan pengajian kita menggunakan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ya. Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Baik, pada pertemuan kita yang lepas, kita masuk kepada bab keutamaan mengajarkan ilmu, ya. Dan pada malam ni insya-Allah kita masuk pada fasal yang baru, iaitu berkenaan fi ilmi mahmud wa mazmum wa aqsamuha wa ahkamuha, ya. Iaitu berkenaan dengan ilmu yang terpuji, ya, dan ilmu yang tercela, pembahagiannya dan juga hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau telah bersabda, talabul ilm faridatun ala kulli muslim, ya. Menuntut ilmu itu adalah fardu, adalah kewajipan atas setiap muslim, ya. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, ya. Jadi faridatun, ya, wajib. Bila wajib ini maka sesiapa yang membiarkan dirinya berada dalam keadaan kejahilan, maka dia senantiasa bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Berada dalam keadaan berdosa kepada Allah Azza wa Jalla. Sesuai dengan firman Allah Azza wa Jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fala takunanna minal jahilin, ya. Surah Al-An'am ayat 35. Janganlah kamu, ya, menjadi orang-orang yang jahil. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa kewajipan menuntut ilmu itu tidak terbatas kepada lelaki saja, ya. Malah juga melibatkan kaum hawa, ya, melibatkan juga muslimin dan muslimat. Seperti mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyampaikan dakwah berada di tengah-tengah umat, bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga zaujatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terlibat dalam menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu setelah kewafatan Rasul, ya. Dan para fuqaha berkata, ya, berkenaan dengan ilmu ini, faqala al-fuqaha huwa al-ilmu al-fiqh, ya, iza bihi ya'riful halal wal haram, ya. Dan menurut perspektif ulama fiqh, mereka mengatakan ilmu yang wajib ini adalah yang dimaksudkan dalam hadis ini, ya, iaitu adalah ilmu fiqh, ilmu fiqh,
Kerana dengannya yang halal dan haram itu dapat diketahui, ya. Begitu pula menurut perspektif waqala al-mufassirun wal muhaddithun, ya. Dan menurut para ulama ahli tafsir dan juga ahli hadis, huwa al-ilmu kitab was sunnah, ya. Yang dimasukkan dalam hadis ini adalah ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah, ya. Nampak perspektif berbeza situ. Tapi sebenarnya ada kesimpulan yang sangat cantik di sini. Kerana apa? Al-Quran dan Sunnah itu adalah kunci, ya, kunci kepada ilmu. Dan juga berkata waqala sufiyah, dan berkata juga ulama sufi, ya, huwal ilmu ikhlas, ya, iaitu yang dimasukkan dalam hadis ini adalah ilmu ikhlas dan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan hati. Betul juga, ya, ada kebenaran di situ. Dan masih banyak lagi, ya, para ulama lain kalau ikut kita ni mengikut ahli kalam, ya. Ahli kalam mengatakan ilmu kalam mereka angkat perjuangan mereka lah, metod mereka, manhaj mereka, ya. Sebenarnya di antara perbahasan para ulama tadi tu sebenarnya ada kebenaran dia. Masing-masing ilmu itu yang berkaitan dengan muamalat hamba dengan Allah itu adalah ilmu yang wajib, ya. Sebab tu kalau kita tengok dalam buku ni, yang sahih adalah ilmu muamalah, iaitu interaksi antara hamba dan Rabbnya, ya. Sudah tentulah ilmu agama, ya, ilmu agama yang menjadi jambatan antara hamba dengan Allah, ya, di mana seorang hamba itu tidak mengenal Allah, tidak mengenal agamanya, tidak mengenal Rasulnya, sehinggalah Allah Azza wa Jalla telah menurunkan wahyu kepada salah seorang manusia yang terpilih menjadi Nabi. Dan Nabi inilah yang menyampaikan, ya, pesanan-pesanan, ya, hukum hakam, ya, peraturan dan sebagainya yang datang daripada Allah dan disampaikan kepada manusia. Jadi itulah ilmu muamalat yang menghubungkan antara hamba dengan Tuhannya, ya. Sehingga kan kalau kita tengok manusia yang tidak menerima kedatangan Rasul, contohlah puak-puak manusia yang berada dalam gua, puak-puak manusia yang berada dalam hutan Amazon itu, contoh kan, yang tidak kenal Allah itu, tidak kenal agama dan tidak sampai Nabi kepada mereka, ya. Fitrah ketuhanan mereka itu tetap ada, ya. Fitrah, mereka tahu mereka ada satu kuasa yang mengatur kehidupan mereka, yang mampu mengabulkan hajat-hajat mereka, yang mampu melindungi mereka, ya. Tauhid rububiyah itu ada dalam tubuh mereka, ada dalam jiwa mereka. Jadi mereka create sesuatu yang mereka anggap berkuasa, ditakuti, kan. Mereka jumpa pokok yang besar, pokok besar itulah Tuhan mereka. Mereka tengok gerhana matahari, oh inilah mereka, matahari inilah Tuhan aku. Mereka tengok bulan, bulan inilah Tuhan aku. Apa-apa yang mereka kagum, akhirnya benda itulah diangkat menjadi Tuhan mereka. Maka kewajipan, ya, itu para nabi itu sekiranya tidak sampai dakwah pada mereka, diteruskan oleh para ulama, ya, para ulama. Al-ulama warasatul anbiya, menyampaikan terus ilmu tauhid itu kepada manusia. Baik, ya. Jadi berkenaan dengan ini kita cerita sikit, berkenaan dengan ilmu fiqh. Betul lah, ilmu fiqh itu pun yang menerangkan tentang halal dan haram. Sudah tentulah ia adalah ilmu yang melibatkan antara hamba dengan Allah juga, okay? Cuma kalau tengok dari segi masyarakat kita ni, dia minat ilmu fiqh ni, ilmu fiqh ni minat. Kalau ustaz tu mengajar tafsir pun, bab soal jawab pun soalan fiqh juga keluar. Kalau ustaz tu mengajar sirah, soalan fiqh juga keluar. Ustaz tu mengajar akidah, mengajar tauhid, keluar juga soalan fiqh. Ustaz tu mengajar apa lagi? Bahasa Arab pun keluar juga soalan fiqh. Jadi minat sungguh masyarakat kita dengan ilmu fiqh. Mungkin itulah yang kita, sistem pendidikan kita lebih kepada fiqh, kan? Sebab tu mereka bila sampai tahap-tahap tertentu, mereka gagal untuk memahami, ya, bab-bab yang berkenaan dengan tauhid, nawaqidul iman, perkara yang berkaitan dengan perkara yang membatalkan iman, ya, nawaqidul Islam, perkara yang membatalkan Islam.
Mereka lebih mahir perkara yang membatalkan wuduk, perkara yang membatalkan solat, perkara yang membatalkan puasa. Tapi mereka jahil tentang perkara yang membatalkan iman, perkara yang membatalkan Islam, membatalkan tauhid. Sehingga mereka tidak tahu sebab sistem pendidikan itu tidak menekankan berkenaan dengan pengajian tauhid. Ada pengajian tauhid, tapi begitu sempit. Hanya membicarakan soal-soal sifat Allah. Ya. Apalagi dibahaskan secara falsafah. Ya, sehingga kan gagal orang awam untuk memahami apa sebenarnya hakikat tauhid itu. Ya, berbeza dengan tradisi ahli sunnah wal jamaah. Ya, mereka ada sistem pengajian tauhid mereka sehingga kan pengajian tauhid itu dapat difahami dan dapat diamalkan dalam kehidupan. Ya, dapat diamalkan dalam kehidupan. Baik. Dan begitu juga kalau kita tengok mufassirin dan muhaddisin, ya. Mufassirin dan muhaddisin mengatakan, ya, yang dimasukkan dalam hadis itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Betul, ya. Sumber kepada ilmu Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita tengok penafsiran para ulama salaf, ya. Contohnya Ibnul Mubarak, ya, Ibnu Mubarak rahimahullah taala pernah mengatakan dalam kitab Az-Zuhud, ya, iza aradtum ilma, ya, fa'athirul Quran fa inna fihi ilmu awwalin wal akhirin, ya. Jika kamu inginkan ilmu, maka ikutilah asal Al-Quran, ya, asal Al-Quran. Sesungguhnya di dalamnya ilmu orang-orang awwalin dan akhirin, ya. Betul. Maksudnya Al-Quran dan hadis. Begitu juga kalau kita tengok dalam Al-Quran, ya. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 113, ya. Wa anzalallahu 'alaikal kitab wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan Allah telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran serta hikmah, ilmu pengetahuan yang mendalam, ya. Menurut ahli tafsir, al-hikmah ini maksud dia as-sunnah. As-sunnah. Mustahil, ya, gitu. Habiskan dulu. Dan telah mengajarkanmu apa yang engkau tidak mengetahuinya, dan adalah kurnia Allah yang dilimpahnya kepadamu amatlah besar, ya. Al-Quran dan As-Sunnah. Ada manusia yang menerima Al-Quran saja, menolak As-Sunnah. Ada kelompok manusia yang begitu skeptik lah dengan hadis, ya, sehingga kami katakan hadis ini banyak kecacatan itu sehingga tidak autentik untuk dipegang, sehingga mereka memilih untuk memegang Al-Quran saja, seperti jamaah Quraniyun, ya, yang anti hadis. Kalau di zaman Al-Imam Syafi'i pun dah wujud dah puak-puak ni, ya, yang hanya memegang Al-Quran. Kalau di Malaysia ni kita tengok ada profesor di USM, ya, Dr. Kasim Ahmad. Dia ada jemaah dia pula, Jemaah Al-Quran Malaysia. JAM. Ya, JAM, Jemaah Al-Quran Malaysia. Mereka pegang Quran dia, mereka tidak memegang As-Sunnah. Kerana Al-Quran itu mutawatir bagi mereka. Betul? Al-Quran itu mutawatir. Tapi kita perlukan hadis, kita perlukan sunnah, ya. Begitu juga golongan liberal, ya, golongan liberal yang begitu mudah mengkritik As-Sunnah, mengkritik hadis, ya. Dan mereka bukan saja menyeru kepada memegang Al-Quran secara tunggal, tetapi mereka menyeru juga kepada menafsirkan Quran, ya, tanpa terikat dengan tafsiran-tafsiran para ulama, ya. Sehingga mereka menuduh para ulama itu menafsirkan Quran mengikut kehendak mereka, bukan mengikut kehendak Allah, ya. Baca penulisan-penulisan mereka, ya. Ayat ini umum katanya, kenapa kamu khususkan dalam bidang itu? Jadi dia cuba membatalkan autoriti para ulama. Yang penting Quran ni sampai kat saya bebas untuk menterjemahkannya, untuk menafsirkannya, ya. Ini adalah golongan ahlul ahwa wal bidah, ya, golongan yang mengikut hawa nafsu dan suka membuat bid'ah, sehingga kan Al-Quran itu menjadi mereka menafsirkannya ikut hawa nafsu mereka, ya. Kalau kita tengok
apa yang berlaku di dialog, ya. Semalam saya ada cerita dialog Ustaz Adian Husaini, ya, dengan Ulil Absar Abdallah, ya, yang mana Ulil Absar ni mewakili jaringan Islam Liberal Indonesia, ya, dan Ustaz Adian Husaini ni mewakili ulama muda Indonesia, sehingga kami berdebat tentang Quran dan hadis, ya. Ulil Absar menolak hadis, menolak Quran, menolak sunnah, sehingga kan Ustaz Adian Husaini kata, kalau macam tu, kalau bapak mati, nanti mayat bapak campak saja dalam sungai, kan? Sebab apa? Sebab ahkam janaiz, hukum-hukum berkaitan dengan jenazah itu banyaknya datang daripada as-sunnah, ya, berkaitan dengan memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, mengebumikan jenazah, semua itu dapat dalam sunnah. Jadi kalau bapak mati, bapak campak dalam laut macam tu je, kan? Campak je. Cari ayat-ayat tentang menguruskan jenazah dalam Quran. Ada anak-anak Nabi Adam yang ya, gali tanam, kan? Macam tu kan. Dia nak tolak dengan sunnah, ya. Terdapat juga golongan ahlu ahwa yang menafsirkan Quran tidak berpandukan as-sunnah, kan? Contoh, mereka ambil ayat-ayat itu secara zahir dan mereka tafsirkan ikut akal mereka, kan? Contoh apa, tuan-tuan? Contoh macam kes yang di Singapura tu, yang kahwin 10 orang, ya, kahwin 10 orang. Dia guna Quran katanya, saya berdalil dengan dalil Al-Quran, ya, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kahwinlah kamu 2, 3, 4, kalau tak mampu kahwin seorang. Dan ditambah semua jadi 10, kan? Ni orang yang menolak sunnah. Dan saya pun ada pengalaman dengan sahabat kita, ya. Kita yang datang ke kedai dia dulu. Dia kata dia apa? Dia menceritakan tentang amalan dia untuk mendapatkan rezeki, iaitu dengan cara ritual tarik duit, ya. Kemudian dia berhujah-hujah dengan Al-Quran, berhujah dengan ni, dia membenarkan menggunakan khadam jin dan sebagainya. Ditanya saya, tak baca ke surah, ustaz tak baca ke Quran? Dia kata, saya baca Quran. Cuba tengok surah Al-Baqarah, ya? Bagaimana Nabi Sulaiman itu diberi keistimewaan untuk membela jin. Dia kata bela jin. Dalam Quran ada Nabi Sulaiman bela jin, dia kata. Tapi ni dalam Quran takkan tu anti, kan? Dia menggunakan dalil Al-Quran tapi dengan fahaman yang salah. Kita balaslah balik. Kita kata, cikgu baca tak Quran? Saya pun baca Quran. Cikgu dah kahwin? Dah kahwin. Ada keluarga? Ada anak tak? Ada anak. Kenapa tak sembelih anak cikgu? Kan kita tanya, kenapa tak sembelih anak cikgu? Dia berkata, apa pasal pula ni nak suruh sembelih anak ni? Kan dalam Quran kan dalam Quran kan Nabi Ibrahim sembelih Nabi Ismail. Apa tak sembelih anak cikgu? Kan? Dia cuba mengambil ayat-ayat Al-Quran itu dan mereka menafsirkan ikut hawa nafsu, ya. Baik. Jadi penting berpegang pada manhaj yang jelas dalam penafsiran Al-Quran, ya. Dan juga berkaitan dengan Sufiyah tadi. Sufiyah mengatakan, ulama Sufiyah, wal ilmu ikhlas, ya. Dan berkaitan dengan ilmu ikhlas dan berkaitan dengan penyakit-penyakit hati pun betul sebenarnya. Betul. Para ulama salaf sendiri pun, ya, mereka, contoh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, ya, menulis banyak berkaitan dengan tazkiyatun nufus, ya, bagaimana menguruskan, ya, hati ini, jiwa ini. Begitu juga Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala, ya, Ad-Da' wa Dawa', cari ada terjemahan dia, ya, tentang penyakit-penyakit hati dan rawatan dia, ya. Begitu juga kitab yang kita tengah baca ni, ya, Minhajul Qasidin, iaitu berkaitan dengan menguruskan jiwa untuk mengikhlaskan, ya, bagaimana memahami ikhlas, memahami muamalat hamba dengan Allah itu, ya. Tapi beza manhaj ahli sunnah ni dalam membicarakan soal tazkiyatun nufus ni, mereka mendahulukan syariat berdasarkan dalil-dalil yang sahih, kan. Tak ada lah kita belajar jiwa, suci jiwa dah sekali bersatu dengan Allah, kan.
Solat tak perlu, yang kita belajar ni kulit, yang mereka belajar itu isi, kan? Jadi akhirnya kelain, ya, kelain. Dia tidak di atas jalan Allah dan Rasul, ya. Kalau kita tengok berkenaan dengan banyak, ya, berkaitan dengan tazkiyatun nufus yang ditulis oleh para ulama, ya, para ulama ahli sunnah. Sebagai contoh, Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala mengatakan syirik adalah hal terbesar yang mengotori jiwa, ya. Asyirk, syirik itu adalah perkara terbesar yang mengotori dan menajisi jiwa kita. Tazkiyatun nufus dan pembersihan jiwa yang paling agung adalah menyucikan dan membersihkannya daripada syirik. Kan? Maksudnya syirik itulah najis yang paling besar yang mengotori jiwa manusia. Sedangkan kalau kita tengok golongan Sufiyah, mereka tidak menekankan berkaitan dengan tauhid, sehingga mereka memudah-mudah, ya, dan banyak sekali jenayah-jenayah dan ritual-ritual mereka itu ke arah kesyirikan, ya, memuja kubur contohnya, ya, hulu terhadap orang soleh, ya, tawassul yang tidak syar'i, ya, tawassul dengan orang yang telah mati dan sebagainya. Mereka menganggap itulah jalan, wasilah untuk menuju Allah. Hakikatnya mereka sedang menajisi dan mengotori jiwa mereka dengan syirik, ya. Baik. Sehingga mereka tidak dapat bezakan antara maksiat dengan syirik, ya. Mereka begitu takut untuk buat maksiat, tapi mereka terlalu mudah jatuh dalam syirik. Sedangkan maksiat itu tidak membatalkan amal, tetapi syirik itu membatalkan amal, ya. Baik. Kita pun ada bekas syekh kita ni, kan, lama dalam tu kan. Dan begitu juga tazkiyatun nufus yang dimaksudkan adalah melaksanakan ibadah hanya kepada Allah, ya. Mentauhidkan Allah itulah adalah penyucian jiwa yang paling utama, ya. Asy-Syaikh Saleh Al-Fauzan, ya, hafizahullah taala, berkata tazkiyatun nufus dan pelakunya dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Ayat mana tuan-tuan? Kita tengok surah Asy-Syam, surah Asy-Syam ayat 9. Qad aflaha man zakkaha, ya. Okey. Qad aflaha man zakkaha. Telah beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Kan? Diiktiraf oleh Al-Quran, mereka yang sentiasa membersihkan jiwanya daripada maksiat, membersihkan jiwanya daripada syahwat, membersihkan jiwanya daripada syubhat, daripada kesyirikan dan sebagainya, ya. Dan yang dimaksudkan dengan penyucian jiwa ini adalah menyucikan jiwa dan membersihkannya dengan amal soleh dan meninggalkan amalan-amalan yang buruk. Inilah tazkiyatun nufus yang sesungguhnya, iaitu menyibukkan jiwa dengan amalan-amalan soleh dan menjauhkannya daripada amalan-amalan yang buruk. Mustahil tuan-tuan, orang yang jahil boleh mencapai tazkiyatun nufus, jiwa yang bersih. Melainkan apa yang dia capai itu, apa yang dia rasa itu adalah talbisu iblis, ya? Mereka rasa mereka telah mencapai tahap-tahap tertentu, level tertentu, ketenangan jiwa dan sebagainya. Hakikatnya tidak. Mereka jauh daripada Allah dan jauh dan semakin jauh, ya. Al-Imam Al-Bukhari letak satu bab dalam kitab dia, dalam sahih dia, ya. Bab al-ilmu qabla qaul wal amal. Ilmu sebelum bercakap, sebelum berkata dan beramal, ya. Ilmu itulah yang sebenarnya memandu kita. Orang yang jahil melihat, ya, macam digambarkan dalam hadis bagaimana puak Khawarij. Kita tengok ibadah mereka takut, kalah kita. Kalah para sahabat Nabi yang berada satu zaman dengan Khawarij, kalah dari segi zahir ni ibadah, sehingga kan air mata nampak, salur air mata menangisnya mereka. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pergi jumpa Khawarij, tengok Khawarij dengan mata kepala ni, ya, dengan adanya, ya, kesan air mata tu pada wajah, kasarnya tangan mereka sebab beribadah dengan begitu kuat,
kan? Berbeza dengan golongan sahabat Nabi, ya, yang ibadah mereka mutabaah dengan Nabi, ya, tidaklah hulu, ya. Mereka nampak hebat dari segi ibadah, tapi mereka lah terlalu mudah mengkafirkan, menghalalkan darah dan sebagainya. Kita tengoklah mereka yang menyandarkan diri kepada sufi juga pada zaman ini. Kita tengok, mereka kata mereka lah menempuh jalan suluk, mereka lah salik yang menuju kepada Allah, ya, tenggelam dalam cinta Allah, ya. Kami berjoget bergoyang pun kerana mabuk cinta Allah, kan? Tapi mereka lah orang yang paling mudah sekali mengeluarkan fitnah. Mereka lah orang yang paling mudah sekali mengkafirkan orang, mensesatkan orang, ya, dan paling mudah sekali membuat tipu daya dan sebagainya. Ya, nampak apa yang mereka tempuh itu matlamatnya tidak konsisten dengan apa yang berlaku pada diri mereka, kan? Lepas tu kalau kita tengok dalam YouTube, ramai yang dikatakan akhlak tu menggambarkan kesempurnaan dia, kesempurnaan fahaman agama dia. Kalau dia belajar salah tu, tiba-tiba perangai buruk tu, asahlah dia belajar benda yang tak betul, benda yang tidak betul, ya. Dan beliau juga mengatakan jalan untuk tazkiyatun nufus adalah memaksa jiwa, memaksa jiwa untuk taat kepada Allah dan mencegahnya daripada maksiat dan syahwat-syahwat yang haram, ya. Ini menurut Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Bukan senang, tuan-tuan, untuk menempuh jalan takwa ini. Bukan suatu yang mudah. Kita tengok khutbatul hajah. Setiap kali kita memulakan kuliah, ya, kita mulakan dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dan kita mulakan dengan petikan-petikan Al-Quran. Ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Tiga-tiga ayat itu menyeru kepada bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Ya. Mana datang format ni? Mana datang skema ni? Petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kadang-kadang ustaz pun tak tahu khutbatul hajah. Saya pernah dijemput dalam satu tazkirah Ramadan bersama ada seorang VIP lah, ya, VIP kementerian. Kita mulakan dengan khutbatul hajah. Ya. Sampai habis tazkirah tu dia kata, ana ingat tadi hantar nak khutbah Jumaat, ya kan? Dia kata punya kan. Dia tak tahu. Sebab menjadi kebiasaan kita nak mulakan tazkirah ni, ya, ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim, baca Fatihah, kan? Kan benda baik. Memanglah benda baik. Al-Fatihah tu benda baik. Tapi di sana ada satu petunjuk yang Rasulullah tunjukkan, memulakan ucapan, memulakan kuliah, memulakan ceramah, memulakan pengumuman dan sebagainya dengan khutbatul hajah. Tuan-tuan walaupun mengajar mekanikal, walaupun mengajar elektrikal, kan, nak buat tazkirah kat rumah ke, mulakan dengan khutbatul hajah. Hidupkan sunnah ni, kan? Ni kelas ni, kelas mekanikal ni, kan? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kan? Orang hidupkan sunnah tu. Kan? Kalau doktor nak buat taklimat kat pasien pun, mulakan dengan khutbatul hajah. Kan? Innal hamdalillah nahmaduhu. Untuk first timer tu elok dibacakan sekali dengan terjemahan tu. Dengar kan? Bagus kan? Jadi dia orang kata, ada orang kata bila start dengan khutbatul hajah je, ni tak ada orang lain lah ni. Dah boleh kenal lah. Ya. Kita menghidupkan sunnah. Ya, kita menghidupkan sunnah, mereka jadikan sunnah yang kita hidupkan tu sebagai cop, sebagai ciri-ciri. Sebagai ciri-ciri yang tak betul. Nak tahu orang tak betul ni, dia akan mulakan dengan ni. Innal hamdalillah. Insya-Allah, kan? Dallu wa adallu. Dahlah dia sesat, dia menyesatkan orang lain tak? Ya? Dia sesat dah, dia menyesatkan orang lain. Sedangkan ni sunnah yang perlu kita hidupkan. Ya? Perlu hidupkan. Ya? Apa dia? Khutbatul hajah. Insya-Allah. Tuan-tuan beli buku-buku, kitab-kitab yang dicetak oleh penerbit sunnah, semuanya dimulakan dengan khutbatul hajah. Ya? Hafal, baca hafal. Hafal semua ada yang sahih, ya? Okey, ya.
Jadi kita berkaitan dengan penafsiran para ulama berkenaan dengan ilmu yang wajib. Ya. Seterusnya, kesimpulan daripada definisi-definisi para ulama itu tadi, kesimpulan yang dibuat oleh musannif rahimahullah ta'ala, iaitu penulis telah membuat satu kesimpulan bahawa yang sahih adalah ilmu muamalat, iaitu ilmu yang menghubungkan antara hamba dengan Allah. Muamalat yang dibebankan kepada hamba terbahagi kepada 3. Okey, kita tengok apa yang ditulis. Yang pertama berkaitan dengan i'tiqad, iaitu akidah, ya. Melaksanakannya, ya, mengamalkannya dan meninggalkannya. Ada perkara yang kita kena belajar dari segi i'tiqad, kepercayaan, pegangan, ya. Ada perkara yang kita belajar untuk diamalkan. Dan ada juga perkara yang kita belajar untuk ditinggalkan. Kita belajar, ya. Sebab tu dalam pendidikan Islam kita belajar perkara-perkara yang maksiat tu apa? Perkara-perkara yang membatalkan solat tu apa? Perkara-perkara yang membatalkan puasa tu apa? Tu benda-benda yang ni kan. Syirik tu apa? Contoh-contoh syirik. Kita belajar bukan untuk kita buat, tapi untuk kita menjauhkan. Bagaimana sahabat Nabi, ya, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ramai para sahabat bertanya-mu tentang kebaikan. Aku nak tanya tentang keburukan, kerana bimbang keburukan itu menimpa aku." Kan? Maksudnya dia tanya Nabi, apa benda yang buruk? Neraka tu apa? Ya, syirik tu apa? Supaya dia tahu perkara yang tak betul tu apa. Ya, baik. Di sini musannif rahimahullah taala meletakkan beberapa contoh, ya. Di mana contoh yang diletakkan adalah berkaitan dengan seorang anak kecil, ya. Yang mana anak ni kita ajar dia dengan kalimah syahadah. Perkara pertama yang kita ajar anak ialah kalimah syahadah, ya. Ajar secara talqin. Ni bukan talqin orang mati, kita talqin, kita bimbing dia bacaan syahadah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh, ya. Muhammad abduhu wa rasuluh. Dia tak faham maksud pun tak apa. Belajar dulu, ajar dulu. Dia mudahkan lidah dia untuk bersyahadah, ya. Kadang-kadang kita tengok anak-anak sekarang ni tengok TV dia mudah. Dia akal budak-budak ni macam span. Benda yang dia tengok tu dia apa? Melekat. Kan? Jadi sepatutnya benda ni kita melekatkan dulu, ya. Ajar syahadah, pendengarkan Al-Quran. Sebab tu tarbiyatu aulad ni memerlukan komitmen tinggi mak dan ayah nak didik anak ni, ya. Kita ada zaman kita. Kita ada zaman memori kita sendiri. Kan? Lagu ni yang menggamit memori. Kan? Dengar lagu ni teringat zaman college. Dengar lagu ni teringat zaman bercinta. Kan? Zaman jahil, kan? Zaman tak belum bertemu dengan inilah kelas-kelas pengajian, kan. Jadi kadang-kadang dalam kereta kena sabar tu, kena tinggalkan semua tu, ya. Walaupun kita peminat Hey Amir ke, kita peminat siapa lagi, kan, Headwind ke, kan, siapa lagi, Daud Kilau ke, siapa tu, kan. Tinggalkan semua tu dulu, kan. Kita pasang Al-Quran dalam kereta, kan. Apatah lagi ada sekarang ni Al-Quran yang berserta dengan terjemahan. Jadi anak dengar tu menjadi foundation lah dalam jiwa mereka, asas tu, ya. Mereka dapat. Jadi benda tu secara tidak langsung memberi pendedahan pada mereka untuk menyemai perkara yang baik dalam jiwa mereka, kan. Baik. Jadi perkara-perkara walaupun mereka tidak memahami maksudnya, kita ajar dulu. Macam kita pergi ke kampung-kampung orang asli mendakwahi mereka, ya, perkara pertama kita ajar mereka syahadah. Ya, kita tak ajar lagi benda-benda maksud syahadah, tuntutan syahadah, syarat-syarat la ilaha illallah, tak. Nafi isbat, pening dia nak ajar dia. Nafi apa, isbat apa, kan. Kita ajar dulu syahadah, ya, syahadah. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila orang Badui datang, Rasulullah ajar dia syahadah, ya, tanpa merumitkannya dengan perbahasan-perbahasan yang lain. Okey. Kemudian bila sampai waktu, ya,
sesuai untuk diceritakan kepada mereka tahap-tahap apa tuntutan la ilaha illallah, kita ajarlah, ya, kita ajar la ilaha illallah. Sebab tu sistem pendidikan tu ada sekolah rendah, sekolah menengah dan college dan sebagainya. Kalau sekolah rendah dah belajar detail macam tu, dia dari segi kefahaman tu, dari segi penerimaan tu agak sukarlah, ya. Tapi mungkin sistem tu perlu diubah, advance lah sikit, ya, bagi advance sikit. Kadang-kadang sebab zaman berubah. Sebab tu Umar Khattab radhiyallahu anhu kata, ajarlah anak kamu zaman mereka, jangan ajar anak-anak kamu zaman kamu. Sebab zaman kita tak sama dengan zaman anak-anak. Zaman mak dulu tak ada lah pegang handphone sepanjang masa macam ni. Tak, zaman handphone tu zaman mereka. Tapi macam mana kita nak jadikan positif benda tu, kan? Gadget ni jangan sampai membawa mereka kepada keburukan. Kawal, ya. Benda tu tak boleh nak halang. Nak boleh nak halang, kita kawal. Kita kawal. Walaupun tak kisahlah orang kata kita kolok ke apa, kita terima benda tu, teknologi tu, tapi kita kawal. Macam mana nak kawal? Masukkan apps yang bagus-bagus ke, ya, yang Islami, kan? Apps pun banyak yang elok-elok, ya. Macam Hisnul Muslim, ya, Hisnul Muslim, Syekh Wahaf Al-Qahtani, ya, kitabnya berkenaan dengan azkar dan doa, ya, zikir-zikir dan doa-doa yang bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Syekh Wahaf Al-Qahtani, dia buat satu kitab menyusun bagaimana zikir-zikir dan doa-doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan benda ni telah pun dimasukkan dalam apps. Ada application dia. Download benda-benda macam ni. Jadi kanak-kanak ni hari-hari kalau dia tengok pun dia boleh hafal. Kan? Macam anak saya pun dia hafal, ada perkara yang dia hafal dan saya tak hafal. Kan? Sebab dia lain sikit. Dia tengok tu dia ingat, dia tengok dengan penuh, kan? Kita tengok sekali-sekala macam tu, kita tak niat tak hafal tu, tak hafal lah. Dia ni tengok pun, dengar selagi tengok boleh hafal, kan? Anak kita dengar kun anta pun boleh hafal habis-habis. Kan? Jadi suruh dia hafal benda-benda yang bermanfaat, ya. Tak apalah untuk belajar bahasa Arab tu, kan. Baik. Kemudian ajar dia perkara-perkara yang perlu dilaksanakan, ya. Seperti mana kalender kita setahun ni, takwim kita, ya. Apa yang kewajipan mereka perlu buat. Kita ambil dululah bitaqah yaumiyah, ya, catatan harian dulu. Daripada pagi sampai petang. Apa yang Allah wajibkan dia buat? Ya. Bangun pagi, solat subuh. Benda yang penting dulu. Solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan solat isyak. Walaupun mereka tak sampai lagi 7 tahun, dedahkan mereka. Ya. Ni ayah nak solat ni, nak solat subuh nak ikut tak? Nah, okey, dia sembahyang. Dia main-main pun tak apa. Ya. Cuma 7 tahun tu kita ajak mereka solat. Dan tidak dipukul mereka kalau mereka tidak solat. Ya, bertegas boleh. Pukul masa 10 tahun. 10 tahun. Jadi mereka dah tahu. Mereka dah berada dalam suasana tu, mereka mudah. Kemudian detailkan lagi. Bangun tidur ada sunnah dia. Kan? Ada doa-doa dia. Bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sapu muka, masukkan air dalam hidung dan sebagainya, basuh tangan, ya. Sunnah-sunnah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cerita pula budak-budak ni excited sebenarnya. Dia minda kanak-kanak ni, dia cuba tengok kartun-kartun Disney. Benda-benda yang fantasi. Benda-benda yang khawarijul adah, benda yang di luar adat. Ya. Ayah dia pun tumbuk dinding pun tak pecah. Tapi hak dia tumbuk dinding pecah. Tu yang dia seronok tengok hak. Dia katakan. Ayah dia selalu mungkir janji, tapi Ultraman tidak mungkir janji. Kan, jadi Ultraman tu menjadi hero di mata anak, kan? Banyaklah superhero yang menjadi idola dalam jiwa anak. Ya, menjadi idola. Tu bahaya sebenarnya. Sepatutnya ayah dan ibu lah idola dia. Kan? Betapa tepatnya Ultraman, kita jadi tepat juga. Betapa kuatnya hak organ, kita pun kuat juga. Kan? Dengan cara kita lah. Tak payah tumbuk dinding. Kan? Tapi saya ada kaji juga, kajian-kajian psikologi kanak-kanak, ya, berkaitan dengan kartun-kartun ni. Agak bahaya juga sebenarnya, ya. Bila mereka didedahkan, dididik, manusia ni, superhero ni mesti berbeza dengan manusia.
superhero. Mesti berbeza dengan manusia dari segi fizikalnya, dari segi superpowernya apa semua kan. Benda ni dididik, ditanam dalam jiwa kanak-kanak. Akhirnya ayah dia jadi orang biasa. Yang hero-nya macam ni. Dia mesti berbeza. Dan landasan inilah yang kita risau. Kerisauan lah. Bila munculnya Al-Masihu Dajjal. Dajjal muncul dengan ada kecacatan yang tak sama dengan manusia biasa. Disebut dalam hadis matanya buta sebelah, ya, dan buta sebelah. Dan timbul seperti biji anggur. Kan? Rambutnya kerinting. Kan? Maksudnya dia bukanlah orang yang berwajah kaca, tapi dia ada super power. Dia boleh tumbuhkan tanaman, boleh turunkan hujan, hidupkan orang yang telah mati dan sebagainya. Jadi benda ni kalau menjadi anak-anak dididik dengan super power ni, superhero ni mesti dia berbeza ni. Akhirnya bila Dajjal turun pun benda tu jadi mudah dekat dengan mereka. Dekat dengan mereka. Alah, hak organ lagi bodoh. Jadi itu yang dididik dalam jiwa kanak-kanak, ya. Jadi kita cuba kawallah anak-anak dari segi pendidikan anak-anak, apa yang didedahkan kepada mereka. Kemudian kita detailkan lagi solat bagaimana, ya. Dalam solat tu ada perkara yang menyempurnakannya, ya. Menyempurnakannya seperti zikir, sifat solat Nabi, ya. Ajar mereka, ya, iftitah secara asas dan sebagainya, ya. Kita ni kena upgrade ilmu, ya, kena upgrade ilmu. Ni kita dulu last kita belajar solat umur 17 tahun. Baca iftitah apa? Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi, sampai panjang kan? Yang itulah kita pegang sampai ke tua. Sebenarnya tidak, kita kena revise balik. Balik kan? Kita belajar. Oh, rupanya salah ke macam ni? Kan? Dia riwayat yang berbeza. Dikombine, ya? Jadi satu bacaan. Okey, kita faham dah situ. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Paling pendek kita hafal yang ni. Lepas tu ada pula hadis lain. Rupanya ada 10 bacaan iftitah. Punyalah kita solat 40 tahun, kita baca satu tu je. Kan? 10 Nabi ajar, kita baca satu je. Pun salah. Pun salah. Tak dapat full mark. Bayangkan tuan-tuan, ruginya orang yang jauh daripada majlis ilmu dan menyibukkan diri dengan ilmu. Apatah lagi i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Oh, tambah sikit, rabbana lakal hamd. Tambah lagi, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kan? Jadi ada peningkatan. Jadi handphone kita dengan solat kita tu sama naik. Oh, kan? Tak adalah. Handphone advance. Solat kita kan. Handphone ni okey, keluar ni sikit tau. Upgrade kan. Dunia kita advance, tapi solat kita masih lagi di takut yang lama. Kan, takut yang lama. Apa lagi? Bacaan-bacaan dan solat yang banyak pilihan dia. Selawat ke atas Nabi dalam iftitah dalam tahiyat pun ada banyak riwayat. Kita hafallah riwayat-riwayatnya, ya. Terutama iftitah tadi sesuai, kita tengok maksud dia. Ada yang Nabi gunakan baca doa tersebut ketika qiyamul lail. Kita memahami maksud dia. Itulah yang mendatangkan, mengawal kita daripada lalai dalam solat, kan? Lalai dalam solat dan sebagainya. Okey, ya. Begitu juga zikir lepas solat, kan? Selama ni astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kan rasa dah baik dah. Rasa dah cukup dah. Bila kita baca balik penulisan para ulama, kan, para ulama muhaqqiqin, kan, itu rupanya benda ni tidak maksud, bukan ada contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, rupanya pendek lagi. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pendek je. Tak puas baca. Tak puas. Selama ni panjang baca. Tak puas. Walaupun pendek, walaupun ringkas, itu lebih baik sebab itu sunnah. Sebab kita kita hidup, kita diuji ahsanu amala, sebaik-baik amalan, bukan aktsaru amala, bukan sebanyak-banyak amalan. Ahsanu itu lebih baik, tepat dengan apa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian kita ajar dia apa tarikh kebesaran Islam, ya, Aidil Adha buat apa, Aidil Fitri buat apa. Sebelum Aidil Fitri ada puasa fiqhus siam,
ajar mereka perkara yang membatalkan puasa dan sebagainya, perkara yang boleh dilakukan ketika puasa. Ya, kadang-kadang kita pegang tu sebagai agama. Kita dapat dari kecil, tak boleh korek telinga, tak boleh korek hidung, tak boleh telan air liur. Benda tu, ya Allah, seksanya zaman kita kanak-kanak kan, kita puasa tak telan air liur. Ya, rupanya banyak lagi perkara-perkara yang kita tinggalkan. Ya, banyak lagi perkara-perkara yang boleh kita sempurnakan dengan ilmu, kan? Dan apabila anak itu mencapai kemampuan untuk mengeluarkan zakat, maka kita ajar mereka fiqh zakat, ya. Apa yang perlu dia buat dengan hartanya, berapa nilainya, ya, berapa tempohnya dan sebagainya, ya. Jadi bila mereka mampu untuk menunaikan haji, didahkan pula dengan fiqhul haji dan sebagainya. Jadi ilmu ini dia ada i'tiqad, ilmu keimanan dan ilmu melaksanakan, dan ilmu yang kita belajar supaya kita dapat tinggalkan, ya. Adapun ilmu-ilmu yang harus ditinggalkan, maka ia tidak sesuai. Diajar, dia tengok kondisi dia, tengok tempat dia, ya. Seperti orang buta, tidaklah wajib dia tahu apa yang haram atas dia melihat. Maksudnya orang buta, kita tak payah cerita kat dia, kan. Cerita kat dia, tak boleh tengok ni, tak boleh tengok ni, dia pun tak tahu. Yang mana Bollywood, yang mana Hollywood pun tak tahu. Okay. Tak payah cerita. Kita cerita benda yang sesuai dengan apa yang ada pada dirinya, ya. Okey. Adapun tentang i'tiqad, iaitu berkaitan dengan keimanan, ya, keimanan. Jadi perkara-perkara yang harus ditinggalkan tu banyak sebenarnya. Ada satu penulisan bagus, ya, ada penulisan bagus, ensiklopedia larangan, ditulis oleh Syekh Aid bin Salim Al-Hilali. Ada penterjemahan dia. Sangat cantik buku tu. Dikumpulkan larangan-larangan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Ya, bayangkan 3 jilid. 3 jilid. Larangan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Punyalah kita, kan. Kita ingat Allah marah buat ni je, banyak lagi, ya. Tapi larangan tu sebenarnya tidak menyempitkan kita pun. Ya, tidak menyempitkan kita pun, ya. Belajar baru tahu dalam solat banyak juga larangan. Banyak, ya. Kain tak boleh lebih daripada kulali, tak boleh lipat, ya. Jangan mengumpulkan, ya. Biasa kita tengok orang kerja pejabat kadang-kadang lipat baju, kan, tutup aurat dah tapi lipat. Benda tu larangan dalam hadis. Tak boleh lipat, kena lepaskan. Benda tu ilmu lah, kita kena sibukkan benda tu, dan akhirnya kita tahu. Akhirnya kita akan mencapai ibadah yang sempurna, ya. Sebab tu kita kena sentiasa berdoa, ya. Sentiasa berdoa, Rabbi zidni ilma, kan, yang kita selalu baca tu, kan. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu. Jangan minta tambah benda lain sangat. Tambah ilmu dulu, ya, tambah ilmu. Kemudian kita ajar juga berkaitan dengan keimanan kepada hari kebangkitan, syurga dan neraka. Saya berdepan dengan generasi Y lah. Student saya sekarang ni yang sedang ambil diploma, kan, generasi Y. Kadang-kadang kita cerita mereka tentang mahsyar, tentang syurga, tentang neraka, mereka excited. Sebab jiwa mereka hiburan mereka tu filem, kan. Filem, mereka selalu tengok X-Men, mereka tengok Avatar, mereka tengok ni. Rupanya dalam Quran tu ada cerita lagi hebat daripada apa yang mereka tengok. Kan? Mereka terlepas pandang, duduk layan benda-benda ni, kan. Akhirnya mereka terlepas. Lama dia tak dengar kisah syurga ni, kisah neraka, kisah hari kebangkitan, Yaumul Mahsyar. Benda ni kita ajar anak kita, kan. Kita ajar jangan mencuri. Kalau mencuri nanti dibangkitkan daripada mahsyar macam mana, kan. Macam ni kita cerita benda-benda tu. Jadi psikologi mereka tu sesuai sebenarnya untuk menerima benda-benda macam ni, ya. Daripada mereka dengar cerita-cerita mengarut, kan. Mereka dengar cerita-cerita mengarut yang tidak ada sumber, apatah lagi benda yang direka-reka, kan. Ni yang jelas dalam Quran, dalam hadis. Mereka tahu. Soalnya timbul ketakutan mereka untuk buat maksiat, ya. Timbul kebimbangan mereka atas kesalahan mereka. Timbul motivasi mereka untuk beramal soleh, ya. Mereka tahu syurga. Syurga ni macam-macam boleh dapat, kan. Budak-budak, kan.
Ada yang tanya, aiskrim ada tak dalam syurga kan? Tengok. Memang boleh. Apa yang diinginkan oleh manusia, malah aiskrim dalam syurga itu lebih baik. Ya, lebih sedap. Ya, boleh makan sampai bila kan. Tak rosak gigi, tak rosak gigi kan dia tanya kan. Budak-budak kan. Ajar benda-benda macam ni, biar dia excited dan biar dia takut dengan neraka. Ya. Akhirnya benda-benda ni kalau kita tanam, yang akan menjaga mereka tu, kita semai iman tu. Iman itulah yang akan kawal mereka. Bukan lagi depan ayah baik, belakang ayah jadi jahat. Depan mak jadi baik, belakang mak jadi jahat. Sebab mereka takut. Kadang-kadang bahasa kita guna kan. Jangan malukan ayah, jangan malukan mak, ya. Kan, jadi akhirnya ditutuplah keaiban dia tu supaya tidak memalukan ayah dan mak. Sedangkan tidak ada rahsia dia dengan Allah Azza wa Jalla, kan. Jadi biar mereka ada iman tu. Kita semai keimanan itu, ya. Dan apa yang kami katakan bahawa yang dimaksudkan dengan menuntut ilmu yang merupakan fardu ain ini adalah kewajipan untuk setiap pribadi. Ini termasuk ilmu fardu ain, ya, ilmu yang wajib dia pelajari. Dan fasal yang kedua, ya, iaitu ilmu yang termasuk fardu kifayah, ya. Kita tengok fardu kifayah. Termasuk semalam lah yang kita belajar tu berkaitan dengan ahkamul janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Itu pun termasuk ilmu apa? Fardu kifayah, ya. Dan pelaksanaan dia fardu kifayah. Ilmu ahkamul janaiz fardu ain, wajib kita belajar. Pelaksanaan dia fardu kifayah. Ya. Itu kena ingat, ya. Segala ilmu syar'i itu adalah fardu ain. Yang fardu kifayah ni sebenarnya pelaksanaan. Ya. Ada orang kata tak apa, ada kursus jenazah, tak apa ni ilmu fardu kifayah. Kan orang lain dah pergi, aku tak payah, kan? Ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang diperlukan untuk menjalankan urusan kehidupan kita, untuk kehidupan kita berjalan lancar, ya. Iaitu seperti ilmu perubatan, ya. Ini contohlah yang diberi oleh Syekh Al-Musannif rahimahullah taala, iaitu ilmu perubatan. Ilmu ni penting kerana tubuh memerlukan penjagaan, ya. Dan ilmu-ilmu ini boleh memelihara manusia dari sudut aspek kesihatan, ya, penting. Begitu juga ilmu hisab, ilmu matematik, ya, ilmu untuk membahagi warisan, wasiat dan sebagainya. Ilmu yang berkaitan dengan kehidupan. Andai kata tak ada doktor Muslim, maka menjadi kewajipan untuk adanya sekelompok kecil daripada umat Islam ini belajar perubatan, ya. Sekiranya satu tempat tu tak ada orang buat bekam, maka wajib setelah ada dia jadi fardu kifayah, kan. Tak ada seorang pun pandai matematik orang Islam, maka wajib orang Islam tu pandai matematik, maka dia akan menjadi fardu kifayah, ya. Baik. Tentang perubatan ini agak menarik juga kalau kita baca sirah Nabawiyah, ya, berkaitan dengan Aisyah radhiyallahu anha, ya. Aisyah radhiyallahu anha ini ketika para sahabat hairan, ya, merasa hairan dengan Ummul Mukminin ni, Aisyah radhiyallahu anha, sebab dia seorang yang pandai dalam bab perubatan, kan. Sehingga kan para sahabat bertanya, kami tidak hairan sekiranya Aisyah radhiyallahu anha ini, Ummul Mukminin ini pandai bersyair, sebab dia adalah bintu Abu Bakar, kan. Abu Bakar ini seorang yang mahir bersyair, sebab dia anak Abu Bakar, kan. Kalau ayah pandai bersyair, anak pandai bersyair. Kalau dia faqih agama, kami tak hairan juga, sebab dia adalah zaujah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isteri kepada Rasulullah. Ya, tak hairan lah. Tapi pandai berubat ni, kan. Kenapa Aisyah pandai dalam hal-hal perubatan? Kerana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba dibunuh oleh Yahudi di Khaybar, ya, diletakkan racun dalam daging kambing yang dimakan oleh Rasulullah tu, sehingga kan sebahagian para sahabat ada yang mati, terbunuh
disebabkan termakan tu, dan Rasulullah termakan sedikit. Sehingga kan para ulama sirah mengatakan antara faktor kematian Rasulullah itu, ya, faktornya adalah sakit yang ditimbulkan ketika makan racun tu. Dan ketika Rasulullah sakit, ya, Rasulullah sakit disebabkan racun tu, banyaklah Rasulullah buat bekam, ya, dan datang daripada pelusuk tanah Arab itu, jazirah Arab itu, orang-orang yang pandai dalam hal perubatan, ya, datang ke rumah Aisyah dan mengajar Aisyah cara buat ubat untuk merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Maksudnya di sini ramai datang, yang mana mahir datang. Buat macam ni, Aisyah tolong buat. Kan? Datang pula buat macam ni, buat ubat macam ni. Jadi Rasulullah Aisyah buat lagi. Jadi terkumpullah banyak ilmu perubatan itu, sebahagian kecil, ya, sebahagian kan pada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, petua-petua tu dia dapatlah. Kan? Ini membuktikan juga Rasulullah tidak menolak perubatan moden. Kan? Perubatan moden lah di zaman tersebut sesuai dengan teknologi zaman tersebut. Ya. Sebab ada zaman sekarang ni kita sebagian orang dia menolak. Dia tetap Islam ni kita ada cara sendiri untuk merawat, kan? Kita ada ruqyah syar'iyah. Kan? Betul lah, ruqyah syar'iyah salah satu bentuk rawatan. Ya, tapi rawatan moden pun diterima, ya, diterima selagi tidak bercanggah dengan syarak, ya, tidak mengandungi bahan yang boleh memberikan side effect yang sangat ketara kepada manusia dan sebagainya, boleh, ya, boleh gunakan. Baik, ya. Sebab ada kes orang-orang yang, saya kira kan orang-orang macam ni orang yang jahil sebenarnya. Orang yang jahil bila anak perempuan dia ada kanser dalam perut ke, dia tak bagi menerima rawatan, kan? Semata-mata alasan dia tak nak aurat isteri anak dia terdedah dan sebagainya, kan? Jadi benda ni ada ruang-ruang yang dibenarkan oleh syarak, kan, untuk menerima rawatan, ya, untuk menerima rawatan. Bukanlah orang kata apa, itu dah aspek darurat lah, darurat, ya. Baik, okey. Dan sebahagian ilmu termasuk juga dalam kategori yang mubah, yang harus, ya, seperti ilmu tentang syair yang tidak mengandungi keburukan lah, ya, dan ilmu berkenaan dengan sejarah peristiwa dan sebagainya. Ini ilmu-ilmu yang melancarkan lagi budaya ilmu itu, ya, belajar sejarah dan sebagainya. Kita tengok ada di kalangan para sahabat Nabi yang begitu menitik beratkan soal sejarah, seperti Khalifah Umar Khattab radhiyallahu an. Ketika zaman Khalifah Umar ini banyak ekspedisi untuk mengkaji bahan sejarah telah dihantar oleh Khalifah Umar, ya, seperti sebagian para sahabat pergi cari tinggalan-tinggalan sejarah. Contoh mereka cari benteng yang dibina oleh Zulkarnain itu di zaman Umar Khattab. Sehingga kan penguasaan Islam itu sampai ke Parsi, ya, disebut dalam Bidayah wa Nihayah, ya, Bidayah wa Nihayah baca seronok. Banyak info-info yang menarik berkaitan dengan sejarah, ya. Seperti para sahabat di zaman Umar Khattab, ekspedisi itu mereka sampai ke Parsi, mereka jumpa satu mayat yang besar, ya, dan masih tidak reput, kan. Hal ini dicatat oleh Ibn Katsir, Al-Imam Ibn Katsir di dalam Bidayah wa Nihayah. Dan di sisi mayat tersebut ada sebuah kitab. Yang kitab itu dibawa pulang ke Madinah dan diterjemahkan, ya, diterjemahkan oleh Ka'ab. Dan di dalam kitab tersebut ada kisah-kisah mereka, ya, kisah para sahabat dan sebagainya, ya. Dan para ulama berbeza pendapat lah berkenaan dengan mayat tersebut, sama ada mayat Nabi ke mayat Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad dan sebagainya. Dan mereka menggali banyak kubur dan mengebumikannya di salah satu kubur, ya. Mereka gali banyak lubang dan mengebumikannya di waktu malam supaya takut, ya. Biasalah benda-benda ajaib ni, orang puja, orang sembah dan sebagainya, kan. Baik. Begitu juga sebahagian ilmu, termasuk ilmu yang tercela, seperti ilmu sihir, rajah-rajah, ya. Rajah-rajah ni ilmu sihir yang melibatkan dia lukis rajah-rajah dan sebagainya. Ini termasuk ilmu yang tidak bermanfaat, ya.
berkembang juga dalam masyarakat kita, kan? Lepas tu kita kena sentiasa berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ilmu yang tercela, ilmu sihir contohnya dalam masyarakat Melayu, yang katalah, ya, bila anak tu dah sampai umur tertentu, mak ayah dulu tengok, anak aku ni dah boleh terima ilmu. Dia ajarnya jampi-jampi, kan? Orang-orang dulu nak keluar rumah, nak pergi mancing ke, nak pergi mancing, kan? Nak pergi berburu, nak pergi merantau, dia ada bacaan-bacaan dia, ya. Tak kena bismillah. Ini yang saya ingat-ingat lah, belajar zaman-zaman kecil dulu. Kan? Kan? Bismillah, tak kena, tak sampai, tak binasa, tak sakit. Lepas tu kaki kanan kena pijak bumi, kan? Kena pijak bumi. Kena ambil tu apa ni, bawah tumit kaki, bawah ibu kaki tu, sapu kat ni, sapu. Jadi orang jahat tengok kita pun, dia jadi takut. Kan? Tu amalan orang dulu. Zaman sekarang payah juga tu, kan? Duduk rumah tak ada tangga, macam mana ni, kan? Ikut kitab tu dia kena ada step tangga tu, bacaan tu. Tangga pertama baca ni, kan? Macam-macam lah. Kalau sakit apa ni, sakit apa, teringat mak ayah kita ajarkan, petua-petua, kan? Jampi, kan? Bismillahirrahmanirrahim, air, kan? Singgah di air, tawar di air, singgah di tulang, tawar di tulang, singgah di daging, tawar di daging, kan? Singgah di lendir, tawar di lendir, kan? Tu ilmu perubatan juga tu. Kan? Bukan aku yang punya tawar, Tok Putera yang punya tawar, Luqmanul Hakim yang punya tawar, Saidina Ali yang punya tawar, kan? Dia punya ayat dia, berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan? Sapu, kan? Hilang. Kan? Gini. Tapi dapat sunnah, kita tukar, buat transformasi. Nabi ajar, sakit apa, letak tangan kanan kat sakit, baca bismillah, 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 a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. 7 kali. Amal baca, kan? Kalau dulu tengok kawan kita kena rasuk apa, ada jampi serapah, baca, ya, dan gemur gajah melenggang, kan, tidak, kan? Pensan. Kita pun tak tahu mana datang power tu yang datang tu, kan? Sekarang ni kalau tengok kawan-kawan kita nampak sakit, nampak kena rasuk jin, diganggu jin, kita tukarlah. Baca ayatul kursi, baca ayat-ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah, ya. Baca apa lagi? Allahumma rabban nas azhibi ba's washfih wa anta syafi la shifaa illa shifaa'u shifaa la yuradi'u saqama. Ataupun bismillahirrahmanirrahim min syarr min kulli ainin. Ada doa-doa dia, ya. Baca doa tu. Melindungi anak. Orang dulu lindung anak macam mana? Saya tengok gambar saya masa kecil pun ada tali kasut Nike warna merah. Kan? Saya pun tak tahu apa ada kat leher, tak nak bagi muntah, ya, saya pun tak tahu. Mungkin doktor boleh ulas benda tu. Ya, muntah kat perut. Kan yang ni saya tak tahu. Apa yang leher semua ada. Kan? Jadi mereka jauh daripada sunnah. Dan disebabkan kejahilan dan jauh daripada sunnah. Zaman tu ada tak ustaz-ustaz? Ada tak agamawan? Ada, tapi jauh daripada sunnah. Sehingga kan yang lead masa tu benda-benda macam ni pun, yang ikat tu kadang-kadang ustaz. Kan? Yang ikat tu buat air jampi tu pun ustaz, orang agama. Ya. Macam di Terengganu ni, dia ada pesta pesta pantai. Pesta pantai ni dia sembelih kerbau balau, dia hanyutkan kepala lembu tu, kepala kerbau tu atas rakit untuk memuja dewa pantai supaya tangkapan ikan tu lebih baik. Yang sembelih tu imam, mesti imam, kan? Takkan bagi masa tu JKK pun tak ada lagi. Mana ada penghulu apa semua, kan? Ni imam, orang yang mengetuai ritual-ritual keagamaan dan ritual masyarakat, ya. Jadi anak sekarang kita doa, kita tukar melindungi anak dengan cara jahiliah macam tu, kita tukar kepada cara sunnah. Semua ada. Bila kita cek dalam sunnah ni, banyaknya perkara yang boleh menggantikan amalan-amalan jahiliah dalam masyarakat. Doakan anak, u'izukum bi kalimatillahi tamma min kulli syaitan wa hammah wa min kulli ainin lamah. Ya, dengan nama Allah aku
mohon perlindungan ke atasmu, ya, daripada apa? Syaitan, hamah, binatang yang merayap, dan kulli ainin lamah, mata yang tajam, mata yang takut terkena ain, ain. Jadi benda-benda ni jauh dari masyarakat kita. Kita kena didik, ajar, ya. Kalau macam doktor kita, ramai pasien datang kan, letak stiker-stiker, poster-poster tu kan, doa melindungi anak, kan. Orang pun tengok sambil-sambil tunggu, tengok nombor tu kan, boleh hafal gitu kan. Bagus kan. Zukum bi kalimatillah. Apa 2-3 kali datang klinik, ingat. Paling kurang pun dia snack, dia malas pun snack dulu, snack dulu. Snack dulu balik rumah hafal. Alhamdulillah, amal soleh. Ya, amal soleh. Ini semua yang kita kena hidupkan, ya. Hidupkan untuk menghilangkan ilmu-ilmu yang tidak manfaat ini, amalan jahiliah ni. Dakwah dia kena macam tu. Dia kena replace. Dia tak boleh tinggalkan kosong. Orang dah biasa berzikir, tiba-tiba kosong betul, belajar sunnah tak berzikir. Ada zikir-zikir dia. Terlalu banyak zikir-zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang boleh sibuk dengan benda lain lagi? Kita yang belajar sunnah pun tak sempat amal semua sunnah ni. Sempat lagi dia buat benda lain, kan? Yang kitab yang langsung tidak ada sumber dari sunnah, malah mukhalafah dengan sunnah. Kitab Bazanji contohnya. Nak pegang kitab Zanji, ambil wuduk, kan? Ambil wuduk. Saya first time tengok kitab Zanji masa lepas SPM. Tu pun datang Melaka, kerja kilang. Kan? Dia ada orang ketuk. Assalamualaikum, kan? Jom malam ni kita ada kelas. Kelas apa? Kelas Zanji. Zanji apa dia Zanji? Tak tahu kan. Pergi tengok ada kitab merah tu kan. Baca. Kan? Ustaz baca, kita baca. Ustaz baca, kita baca. 3 hari ke? Tak boleh. Cannot go. Tak reti. Tak reti kan? Bakat pun tak ada, kan? Akhirnya bila kita kaji, ada pula di situ perkara-perkara yang malah menyalahi akidah, ya. Ada pula tawassul, ada pula tokoh tambah sejarah sehingga Siyah dan Maryam itu datang menyambut Rasulullah, kan? Peristiwa tu kan. Jadi orang kita, jadi macam mana kita nak menggantikan benda tu? Sebab tradisi masyarakat kita ni kepada budaya dan muzikal tu tebal sebenarnya. Jadi pendakwah dululah bila datang tu dia digantikan. Ya, masyarakat kita Hindu kan. Jadi dia datang, dia bawa budaya sekali, dia bawa sekali, kan? Kalau dulu betapa baca mentera, ni betapa baca sejawat, betapa baca zikir, ya. Kalau dulu bersanding apa dengan menyebut nama dewa-dewa, menyebut semangat-semangat, mereka gantikan dengan doa-doa selamat dan sebagainya, ya. Jadi benda tu, Islamisasi itu zaman dululah, di awal-awal dulu pendakwah tu datang, kan. Oleh kerana Quran yang paling mudah dibaca oleh masyarakat ketika itu adalah lebih pendek dan banyak. Orang kata apa, maksud dia pun bagus apa semua, Yasin. Maka Yasin itu di sini Yasin, di sana Yasin, dan di sini Yasin dan sebagainya, kan. Kaedah di zaman tersebut. Kalau kita kaji sejarah Wali Songo di Indonesia, bagaimana mereka mendekati masyarakat tu dengan cara budaya, ya. Ada satu tu saya lupa yang mana satu. Banyak Wali Songo ni ada 9, ya. 9 semua masyarakat Hindu kan. Macam mana nak ajak mereka dalam masjid, nak ajak mereka ke masjid, lalu dia belinya lembu yang sangat cantik lah. Lembu yang paling cantik dekat negeri tersebut dia beli, diikat dekat tangga masjid. Ramai lah orang datang masjid. Kan? Kemudian disyarahkan pula surah Al-Baqarah. Kan? Jadi dari segi metod dakwah, kan? Tapi benda tu berlalu dan terus berlalu. Kena diterapkan. Macam saya seronok tengok, kita kadang-kadang orang tanya kita kan, contoh saya jaga budak tahfiz, kan? Ada datang orang kampung, nak jemput ni budak-budak tahfiz ni pergi baca Yasin, doa selamat, kan? Kita kadang-kadang jawapan kita tak hikmah, orang muda kan. Kebetulan ada ustaz kita yang lebih berusia, berpengalaman kat situ. Ringkas je jawabnya, kan? Jawabnya dia kata, Abang Haji, dia panggil Abang Haji kan. Abang Haji, mandi safa ayah kita buat, kita tak buat. Kan? Nampak tu? Ada 2 generasi tu kan. Bapak dia buat ni, yang cakap ni orang tua lah, orang 70 tahun lah. Mandi safa tu ayah kita buat, kita tak buat.
apa ni, tahlil, doa selamat ni kita buat, anak kita tak buat. Kan? Maksudnya benda tu ada generasi dia. Benda yang tidaklah menepati sunnah, maka ditinggalkan secara perlahan-lahan saja. Kan? Dengan cara dakwah. Ya, baik. Dan kita sikit lagi. Adapun ilmu syar'i maka semuanya terpuji dan terbahagi menjadi usul dan furu'. Ya, usul dan furu'. Yang kita belajar tauhid, kita belajar banyak usul fiqh, ya, usul tafsir dan sebagainya, tu ilmu yang dasar. Dan furu' ni perbincangan dia. Ya. Usul adalah kitabullah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma' ulama, ya, asar dan para sahabat. Furu' pula apa yang difahami daripada usul, ya, yang terbentuk daripada akal fikiran, di mana pemahaman ini boleh diambil daripada teks dan konteks kalimat sebagaimana difahami oleh sabda Nabi. Contoh, la yaqdil qadi wa huwa ghadban, ya, seorang hakim tidak boleh memutuskan hukum dalam keadaan marah, ya. Jadi hakim juga tidak boleh memutuskan hukum dalam keadaan lapar. Macam yang kita mukadimahkan semalam, ada perkara yang usul. Contoh syaratnya jadi imam tu, ada yang usul, yang ada dalil yang jelas daripada nas. Dan ada pun perbahasan yang penambahan tu, ya, yang seolah-olah menyempurnakan syarat asal, tapi akhirnya menjadi tokok tambah. Tu berkaitan dengan furu', ya. Bahasa Arab furu' ke usul? Belajar bahasa Arab, furu' ke usul? Boleh jawab? Usul, ya. Sebahagian para ulama meletakkan bahasa Arab itu sebagai usul, ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala antara imam yang mewajibkan, ya, ta'allum Arabiyyah wajibun. Belajar bahasa Arab tu wajib. Maksudnya tak belajar bahasa Arab dosa. Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, ya, kena belajar bahasa Arab. Sebab bahasa Arab ni miftah, kunci kepada ilmu. Yang kita guna buku terjemahan ni banyak salah kalau kita bandingkan dengan kitab asal, kan? Kitab asal dia berbeza dengan bahasa Arab dan terjemahan. Walaupun orang kata apa, penerbit dia kata kitab kami paling autentik dan sebagainya, tapi di sana sini tu ada juga kelemahan-kelemahan. Dia tak boleh lawan juga kitab Arab, ya. Sehingga kan para ulama kata apa dia? Man arafa man ta'allam Arabian fahuwa Arabi. Kan? Barang siapa yang mengetahui bahasa Arab, belajar bahasa Arab, maka sungguhnya ketahuilah dia seorang Arab. Kan? Ulama kata, kan? Maksudnya siapa, walaupun kita orang Jawa, ya, ada orang Melayu, ada orang bukan Arab lah, kita belajar bahasa Arab, ulama kata sungguhnya ketahuilah dia seorang Arab. Dan sebaliknya, orang Arab yang keturunan Arab sekiranya tidak mahir bahasa Arab, dia bukan Arab. Ulama kata dia bukan Arab. Jadi penting belajar bahasa Arab, ya. Jadi saya rasa cukup untuk malam ni, ya. Cukup pada malam ni, kita berhenti di sini dulu. Kita sambung minggu depan, insya-Allah saya buka peluang lah untuk soal jawab lah, ya. InsyaAllah kalau ada soalan berkaitan dengan perbincangan kita malam ni, InsyaAllah. Kita punya pada majlis ni. Ya. Itu apa? Dan kita nak solat. Ya, waktu dan solat lah. Selain solat. Selain daripada solat tidak mengapa. Tak ada masalah. Ya. Maksudnya kalau kita pakai lengan pendek macam tu, tak timbul lah isu larangan mengumpulkan sebahagian pakaian tu. Jadi kalau kita lengan panjang, ya, kadang-kadang kita ambil wuduk ni long sleeve kan, kita ambil wuduk apa semua dah macam tu dah, kita solat pun macam tu. Tu jadi larangan, ya, larangan. Maksudnya sempurnanya adalah kita melepaskan balik. Termasuk juga orang yang rambut panjang, orang lelaki rambut panjang, dia tak boleh kumpulkan rambut dia kena lepaskan, ya. Kalau kaki pula, kaki pun sama, tak boleh lipat, tapi sekiranya seluarnya labuh,
Seluruh labuh, maka ada larangan isbal situ. Bertembung larangan isbal, larangan lipat. Macam mana? Kalau dia tak lipat labuh, kalau dia lipat, dia dah masuk larangan lipat baju, lipat seluar. Macam mana tu? Nampak yang mana tu? Ha? Ya. Tak sempat potong. Ya. Barakallahu fi. Jadi kalau kita berdepan dengan keadaan seperti itu, maka kita buat suatu perkara yang lebih ringan, mudarat yang lebih ringan, iaitu kita lipat. Sebab ancaman bagi yang labuh tu neraka. Ya, neraka. Di bawah buku lali tu dia ancam dengan neraka. Jadi larangan lipat baju tu dia tidaklah sampai tahap haram. Ya, jadi kita buat yang ringan untuk mengelakkan mudarat yang lebih besar. Ya. Okey, contoh bawa lori, tuan bawa lori, tu dia. Sini ada budak, situ ada ayam. Nak langgar budak, kan langgar ayam. Dia langgar ayam lah. Langgar ayam ni tak ada masuk kot. Langgar budak tu jadi cerita panjang. Mudarat dia lagi besar, melibatkan nyawa manusia, kan? Itu kaedah. Ya, akhafu darurain. Dia cari yang lebih ringan antara dua mudarat. Ya. Baik. Soalan. Satu dalam perubatan, kadang-kadang tu soalan macam orang punya cancer dia buat imun macam berlaku pada saya ni. Dia tak nak imun sebab apa, takut janggut jangan. Kan? Jadi adakah kita kewajipan ikut pendapat doktor ataupun kita nak cakap bersama? Okey, bila bertembung antara tuntutan agama dan perubatan, ya, itu ijtihad, ya. Dia Syekh Al-Utsaimin ulama yang tegas di atas sunnah, ya. Dia menolak rawatan kanser dia setelah mengetahui efek daripada rawatan tersebut, maka rambut dan segala bulu-bulu, janggut dan sebagainya akan hilang. Dan ijtihad dia lah, ya, atas kesolehan dia, ya. Orang kata apa, dia jaga dia punya sunnah dia tu sehingga dia menolak rawatan tersebut, ya. Sehingga kan dia tidak sanggup untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dan keadaan tidak berjanggut, kan. Dan dia tahu rawatan dia tu, stage dia tu yang dialami itu bagaimana mudaratnya. Jadi itu ijtihad dia lah, ijtihad dia, ya. Jadi tidaklah wajib. Sehingga kan para ulama berbeza pendapat tentang berubat. Adakah wajib dia berubat ataupun dia menerima saja? Ada perbincangan di kalangan ulama. Sekiranya dia dapat penyakit, kan? Ada perbincangan di kalangan ulama. Ada ulama kata dia perlu berubat, dan ada kalangan ulama kata redha saja, ya. Redha ada. Benda ni secara ilmiahnya dibincangkan oleh para ulama, ya. Jadi kalau apa dia ni? Dari sudut perubatan, dari sudut perubatan, sekiranya benda itu menjadi darurat, ya, menjadi darurat. Contoh apa dia? Contoh anak perempuan tadilah, anak perempuan sekiranya dia ada, dan dari segi persentage dia untuk diselamatkan dia tu ada lagi, kan. Kalau tidak dirawat awal menyebabkan mudarat yang lebih besar, kan. Jadi di situ ada ruang untuk dia menerima rawatan, ya. Walaupun dari satu sudutnya yang pakar bidang tersebut, lelaki dan sebagainya, yang itu menjadi keuzuran lah, darurat baginya, kan. Cuma perbuatan Syekh Utsaimin tu, dia seorang tokoh, tokoh sunnah, kan. Dia tidaklah menjadi hujah kepada orang lain. Bergantung pada diri kita. Kalau kondisi kita sendiri, kita rasa macam kita tak nak lah, pulang. Benda tu tidaklah menjadi dalil bagi orang lain, ya. Allah. Patut umur dia pun dah tua maksudnya. Dia pun dah tua masa tu, dah, saya ingat dah 70 lebih kan. 70 lebih kan. 70 lebih. Allah. Okey. Dari sugi itu sunnah. Ya. Antara dari sugi dengan tu mana letak bulu gigi. Sugi dan bulu gigi, ya. Ada perbincangan di kalangan para ulama
mereka melihat memang tak nafilah sugi itu sunnah, menggunakan kayu siwak sunnah. Dan sebahagian para ulama melihat perbuatan sugi dan gosok gigi itu apa tujuan dia? Untuk menghilangkan kekotoran pada gigi, ya. Jadi boleh tak kita kata gosok gigi itu menggantikan sugi? Fadilat dia kayu sugi tu. Tapi sebagian ulama kata sama. Yang penting tercapai untuk menghilangkan kotoran, ya. Kotoran. Tapi saya melihat kayu sugi, kayu siwak tu ada keutamaan dia, fadilat dia. Dan tidak mengapa, ya, tidak mengapa kalau kita nak gosok gigi pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi jangan kata gosok gigi tu lebih baik daripada kayu siwak. Kan? Itu sebagai alternatif, orang kata apa? Teknologi kita hilangkan dengan bos gigi. Kan? Bos gigi. Jadi jangan kata bos gigi ni menggantikan kayu siwak. Tak boleh. Kan? Tak boleh. Mutaba'ah. Dan banyak benda yang kita tak tahu. Manalah tahu dengan kayu sugi itu bukan sekadar mencucikan gigi, tapi menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dari segi perspektif sains mereka pun ada kaji. Kayu sugi itu ada cairan yang keluar yang boleh menguatkan gigi dan sebagainya. Ya. Jadi benda tu tetap, dan bau gigi itu pun kita boleh buat, ya, dengan tujuan untuk membersihkan gigi dan sebagainya. Kalau kita niat untuk bersihkan mulut, kita niat membersihkan mulut kerana sunnah, maka kita dapat pahala sunnah. Pahala sunnah. Termasuk juga perbuatan berkumur dan sebagainya. Kan? Termasuk juga perbuatan berkumur itu pun termasuk perbuatan yang untuk mencuci gigi, mencuci mulut dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok salah satu sunnah yang agak dijaga oleh Rasulullah adalah bersiwak ni, cuci gigi ni kan. Sehingga kan Rasulullah sebelum masuk rumah pun jumpa isteri pun dia gosok gigi dulu. Setiap kali sebelum masuk waktu solat, ya, Rasulullah bersiwak. Di saat sakaratul maut sakaratul maut tu nak jumpa Allah pun masih lagi minta lagi Aisyah radhiyallahu anha untuk bersiwak, ya. Jadi kita tengok benda tu kita tak boleh lah nak replace, tak boleh lah nak replace kata bau gigi ni menggantikan siwak, tak boleh, ya. Sebab benda tu ada datang dengan dia sunnah yang mutaba'ah, ya, kita kena buat keutamaan. Dari segi keutamaan siwak. Dan ada juga tokoh tambah situ, siwak tak boleh panjang berapa inci ya kan, sehingga kan syaitan akan bertenggek. Yang tu tak ada lah, tak ada riwayat yang sahih, kan. Hadis siwak tu sama tegak dia tidur. Yang tu wallahu a'lam. Biasa saya tengok, yalah kebiasaan para ulama kita pun dia letak pakai. King Salman tu, Raja Arab Saudi tu pun siwak selalu pakai. Kan, tengok jubah-jubah tu kan, jumpa Obama pun ada siwak kan. Kita ni segan dengan siwak kan. Kan, ni pakai siwak kan. Hidupkan sunnah, ihya sunnah. Wallahu a'lam, ya. Macam mana? Cara memotong kuku. Okey, ada para ulama menyusun, ya, potong kuku macam ni, start daripada kelingking manis, jari hantu telunjuk. Kemudian kelingking manis, jari telunjuk, lepas tu ibu jari ibu ni, kan. Benda tu tidak sahih. Tidak sahih. Potong kuku sunnah, termasuk sunnah fitrah. Menghilangkan bulu ketiak, bulu hari-hari dan kuku, termasuk sunnah fitrah yang sahih. Benda tu sunnah, tapi mengkhususkan skema dia tu, ada kaedah potong kuku tu, benda tu tak sahih. Begitu juga potong kuku dan implikasinya ikut hari tu. Potong kuku hari Isnin macam ni, potong hari Selasa, Jumaat macam ni, ada tipu penyakit, rezeki apa semua, itu pun tak sahih. Tak sahih. Tak ada kaitan pun dengan hari. Ya. Yang penting panjang potong. Panjang kuku potong. Okey. Sunnahnya dahulukan. Okey. Okey, dari segi umum dia dahulukan yang kanan. Kita ambil sunnah tu lah secara umum. Nak kata kita potong, orang kata tak, dia daripada sini ke sini, kan? Itu salah lah. Betul barakallahu fiik, kita dahulukan kanan. Itu secara umum. Buat apa-apa pun dahulu kanan. Gosok gigi pun kita kadang-kadang tak kanan dulu, kan? Kiri dulu, belakang dulu, baru kanan, kan? Kita hidupkan sunnah tu secara umum. Nak kata jari ni dulu tu tak termasuk perkara yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
InsyaAllah Ini yang satu ni, kalau kata kita masuk ke kanan dulu kan, nak kanan ni dulu kan. Macam masuk kereta tu mana? Masuk kereta? Kiri kaki. Macam mana tu? Tuan-tuan kena beli kereta edisi tu yang UK. Baru ikut sunnah kan. Sebab memang masuk ke kanan kan. UK spec. US UK sama kita. UK sama. US. Macam tu pun boleh. Kan? Masuk dia 44. Tapi benda tu kita tak boleh buat apa, kan? Kalau dah macam tu kita masuk belah kiri jugalah. Tapi yang pentingnya doa sebelum kenderaan, kan? Benda tu bukan memang ada kadang-kadang tertentu kita tak boleh nak dahulukan kanan macam tu. Boleh juga nak masuk ke kanan, pusing balik dah. Okay, jadi orang tengok pun lain macam. Okay. Okey. Jadi itulah. Mungkin juga ada orang kata benda ni agenda. Kan? Tengok orang barat dia buat satu benda, agenda dia supaya kita hilang. Kan? Dia sebelah kanan dan sebagainya. Jadi wallah alam benda tu. Orang yang meneliti benda tu dia buat keputusan begitu. Kita kata betul, barangkali betul, barangkali betul, salah. Barangkali kebetulan. Ya, jangan kata semua yang datang dari barat ni semua ada kan. Barat pun tension. Allah semua benda kata kat aku kan. Okey. Jadi wallahu alam, ya. Jadi kalau ada kanan Habatus Sauda tu sunnah. Ya, Habatus Sauda sabit daripada hadis. Habatus Sauda itu penawar segala penyakit, memberi kesan kepada segala penyakit. Sama ada kalau tak berkesan tu maksudnya bukannya hadis tu tak sahih. Mungkin juga kaedah pengambilan kita tak tepat. Kan? Barangkali kita melanggar pantang-pantang yang lain, ya. Tapi hakikatnya betul, ya. Madu Habatus Sauda itu adalah penawar. Sehingga kan ada sahabat sakit perut makan madu 3 kali pun Rasulullah kata perut dia bohong, bukan madu yang bohong kan. Madu tu diiktiraf dalam Quran. Ada Habatus Sauda, black seed tu kan, diiktiraf. Dia jelas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memberi kesan kepada setiap penyakit, sama ada sikit ataupun banyak, wallahu alam. Tapi sahih ya. Habatus Sauda ada dalam hadis sahih. Baca bismillah. Mungkin juga tak baca bismillah. Kan? Mungkin campur dengan bahan-bahan lain. Sekarang ni jangan zaman-zaman komersial kan. Minyak Habatus Sauda mungkin 40% minyak Habatus Sauda. Ya, 60% ni minyak lain. Jadi kita makan apa ni hadis ni kata sahih kan. Sebenarnya kesilapan kita ataupun ketidakmampuan kita untuk memahami benda tu. Ya, bukannya hadis. Hadis tu memang dah sahih. Lainlah ada pak cik tu jumpa saya, ustaz. Saya dah amal ni 10 tahun tapi tak terang-terang mata saya. Apa dia? Amal apa? Ni ada doa, tiup kuku kan. Masa azan tiup kuku, sapu kat mata. Dia kata, macam mana saya nak beriman kan? Benda hadis ni kan. Tak sahih ni. 10 tahun dia beramal benda yang tak sahih. Kesian kat dia. Wallahu a'lam. Jadi cukup sekadar tu. Untuk ini kita sambung pada minggu depan insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.